Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dihormati oleh Allah sekalian, pada pagi ini insya-Allah kita akan memulakan pembelajaran kita berdasarkan kepada buku teks Kafa tahun 4. InsyaAllah pelajaran kita pada pagi ini pelajaran Aqidah. Pada pelajaran yang pertama untuk tahun 4 ini, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. InsyaAllah para pelajar boleh membuka buku teks Kafa tahun 4 pada muka surat 7 untuk kita membincangkan tentang perkara berhubung dengan beriman kepada qada dan qadar. InsyaAllah para pelajar boleh buka pada muka surat yang ke-7 untuk kita baca dan fahami apa yang dimaksudkan dengan qada dan apa yang dimaksudkan dengan qadar. Baik. Kita boleh sama-sama membaca untuk kita melancarkan bacaan tulisan Jawi kita ni, di samping kita mengambil faham daripada apa yang dimaksudkan dengan qada dan qadar itu, insya-Allah. Bersedia kita? Pengertian qada. Qada ialah ketentuan sesuatu perkara yang telah, sedang atau akan berlaku ke atas seseorang. Kita ulang sekali lagi. Pengertian qada itu, qada ialah ketentuan sesuatu perkara yang telah, sedang atau akan berlaku ke atas seseorang. Kesemuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali lagi. Contohnya ketentuan rezeki, rupa paras dan umur seseorang. Baik, mari sama-sama kita ulang sekali lagi. Pengertian qada. Qada ialah ketentuan sesuatu perkara yang telah, sedang atau akan berlaku ke atas seseorang. Kesemuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali. Contohnya ketentuan rezeki, rupa paras dan umur seseorang. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, bila kita kata qada, ialah suatu ketetapan ataupun ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluk, termasuk diri kita ni manusia, Allah Subhanahu wa taala telah tentukan dari mula kejadian kita, dari mula kejadian alam ini, yang kita kata sejak azali lagi. Sejak bermulanya Allah Ta'ala mencipta alam ni, Allah Ta'ala telah tentukan ketetapan sesuatu apa-apa sahaja yang akan berlaku sepanjang kehidupan kita ini, sepanjang kehidupan makhluk di alam ini, sehinggalah binasanya alam ini, itu dinamakan qada, iaitu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang berhubung dengan makhluk kita ini seperti manusia, Allah Ta'ala telah tentukan ke atas kita rezeki kita. Allah Ta'ala telah tentukan rupa paras kita, umur kita, bahagia ataupun susahnya hidup kita, kaya atau miskin kita. Itu semuanya telah menjadi ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita ada konsep yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa kita tak tahu ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini, tetapi kita disuruh untuk berusaha dan berikhtiar. Kita disuruh untuk berusaha dan berikhtiar,
Tetapi semuanya itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian qada. Itu pengertian qada. Baik, kita lihat kepada pengertian qadar pula. Baik, ikut saya baca. Pengertian qadar, iaitu pada muka surat 8. Pengertian qada. Pengertian qadar. Qadar ialah perlaksanaan ke atas ketentuan sesuatu perkara sama ada baik atau buruk. Kita ulang sekali lagi. Qadar ialah perlaksanaan ke atas ketentuan sesuatu perkara sama ada baik atau buruk. Kesemuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali lagi. Kita kata sejak azali lagi ni maksudnya dari mula Allah Taala mencipta kita, mencipta alam ini, Allah Taala telah tetapkan sesuatu yang akan berlaku, dan apa yang berlaku itulah qadar. Pengertian qadar yang kita bicarakan ini. Contohnya kejadian sesuatu peristiwa seperti kemalangan, kematian, berjaya dalam pelajaran, sakit, mendapat pekerjaan yang baik dan sebagainya. Itu contoh qadar. Ulang sekali lagi. Contohnya kejadian sesuatu peristiwa seperti kemalangan, kematian, berjaya dalam pelajaran, sakit, mendapat pekerjaan yang baik dan sebagainya. Itu contoh qadar. Mana sesuatu yang telah berlaku, sesuatu yang telah berlaku itulah qadar, iaitu perlaksanaan daripada kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala yang saya sebutkan tadi. Pada kita ini kita ada usaha dan ikhtiar, dan semuanya itu di bawah kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Itu qadar, pengertian qadar. Jadi perlu kepada gabungan kedua-dua ni, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Segala yang berlaku itu di atas qada, iaitu ketetapan daripada Allah, dan apa yang berlaku itu di atas qadar, iaitu perlaksanaan yang Allah Taala lakukan di atas ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang mudah untuk kita fahami seperti Allah Taala mencipta api. Api itu qada, iaitu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa api itu membakar. Api membakar. Sifat api membakar. Lalu terbakarnya rumah. Terbakarnya rumah dengan sebab api tersebut, itulah qadar. Mana ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa api yang membakar itu telah membakar rumah. Sesuatu yang berlaku itu, itulah qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada qada, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, api yang membakar. Tetapi ada kalanya api tidak membakar. Kenapa? Ia merupakan qadar, iaitu perlaksanaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya seperti mana kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang dicampakkan ke dalam api oleh raja yang kejam, Namrud. Campak dia ke dalam api yang besar, tapi Nabi Ibrahim tidak terbakar. Kenapa? Qadar daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Taala tidak membinasakan, tidak membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa? Semuanya itu merupakan daripada qada dan qadar daripada Allah. Insya-Allah di atas apa yang kita bicarakan ini, yang kita baca dan kita fahami ini, cuba murid-murid, pelajar-pelajar menulis semula pengertian ataupun maksud apa itu qada dan apa itu qadar ke dalam buku tulis, akidah untuk pelajaran saya, insya-Allah. Saya rasa cukuplah sekadar itu untuk pagi ini, pagi pelajaran akidah tahun 4 untuk pelajar-pelajar sekian. Saya mengharapkan pelajar-pelajar menyediakan nota tersebut. Pertama sekali, apa maksud qada dan apa maksud qadar itu. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.